Bukan kata dengan logo capal Nabi. Dengan capal kita sendiri pun sebenarnya kita boleh dapat pahala sunnah. Betul? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, member-member yang masih lagi sudi setia dengan channel ini di Ibnu Rijal. Pada video kali ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita membincangkan satu perkara yang satu hari dua hari ini menjadi agak tegang dalam kalangan penduduk maya. Berlaku beberapa hasud maya dalam ruangan media sosial. Hasud maya ni Dewan Bahasa bawa keluar. Hasud maya adalah bahasa Melayu kepada perkataan troll. Hasud maya bunyi dia. Tak apalah, kita selagi boleh ikut kita ikutlah, insya-Allah. Tentang satu polemik yang sebenarnya dia ada benda ni ada lama dah, polemik ini. Cuma sebulan dua ini, bahkan sehari dua ini, dia jadi begitu tegang dan agak tense dalam kalangan umat Islam, khususnya di tanah air kita ini, mengenai isu capal Rasulullah SAW dan isu pemakaian lambang capal tersebut dan dijadikan bisnes. Saya umum mengetahui, saya ada topi capal itu. Ada dua. Satunya warna hitam dan satu lagi untuk yang Don Daniel Merdeka Edition itu. Kedua-duanya dihadiahkan kepada saya lah. Saya tak beli. Dan bila orang hadiah saya pakai. Cuma ya, saya juga satu dua kali pernah ditegur, pernah di-troll oleh orang, kata ni geng capal ni kan. Mula saya rasa macam okey, tak apa, saya okey ya. Bila lama kelamaan saya ingat benda ni makin lama makin dahsyat. Kemudian satu hari dua hari ini, sambutan Maulid Rasul hari ini lagi dahsyat. Dan saya nak mengatakan golongan-golongan yang menyokong kepada idea logo capal ini betul 100% pun tak boleh juga. Dan nak mengatakan golongan-golongan yang troll ini, yang tak setuju ni pun betul pun tak berani juga. Dan saya yakin dan percaya kedua-dua golongan ini sebenarnya mereka itu kedua-duanya mereka ini, kalau saya boleh katakanlah, kedua-dua golongan ini. Satu golongan kita namakan golongan yang anti benda-benda yang macam ni. Satu golongan lagi golongan yang dia buatlah benda ni, menyanjungi ataupun buat benda-benda yang macam ni, iaitu pemakaian topi, logo dan sebagainya. Satu golongan lagi, dua golongan ini. Dan saya bukan kata nak play safe, tapi sebagai sisi hormat saya melihat kedua-dua golongan ini sebenarnya masing-masing antara mereka ini, baik golongan ini maupun golongan ini, kedua-duanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti. Cuma bagi golongan ini, mencintai Nabi menurut kami adalah buat begini. Dan bagi golongan ini pula, mencintai Nabi bagi kami adalah perlu mempertahankan Nabi dengan cara yang begini. Kedua-duanya itu kita hormat dan saya kira kecintaan itulah yang menyatukan, yang sepatutnya menyatukan mereka. Malangnya hari ini berlaku perpecahan, bahkan wujud budaya troll mentrol, kemudian makin lama makin panas, mewujudkan emosi dan menyebabkan perbalahan. Dan apa yang sangat menyedihkan, perbalahan itu berlaku pada musim Maulidun Nabi. Itu yang kita rasa agak sedikit sedih, dan mula saya fikir untuk saya tak mau buat video. Sebab ramai dah menulis saya tak mau menambah minyak pada api. Namun bila memikirkan, kita mungkin tak patutlah untuk bersengketa benda-benda yang macam ni. Saya pilih untuk bercakap, tapi dalam dimensi saya, dalam dimensi orang yang cuba duduk di jalan tengah, yang kerap kali saya dikatakan lalang dan sebagainya. Tak apalah, biarlah. Cuma di sudut yang saya boleh, orang kata apa, nak boleh kongsikan di sudut pandang saya lah. Saya cuba untuk pendekkan video ni, saya tak mau lama-lama, nanti jadi panjang, nanti orang akan terus akan bercakap benda ni, nanti jadi saya cuma nak duduk di jalan tengah. Dan saya minta, kalau boleh, kalau tuan-tuan yang datang ke dalam video ni kali ni, datang daripada grup ini, buangkan sebentar pakaian tersebut. Ataupun datang daripada grup ini, buangkan sebentar pakaian tersebut. Kita duduk sat, kita dengar, kita sembang. Lepas tu tuan nilailah sendiri, tak apalah. Baik, tuan-tuan, bila menyebutkan tentang capal Rasulullah SAW ini, sebenarnya memang capal itu wujud. Kita kena ikat dengan klausa tu dulu. Capal itu wujud.
Bahkan dalam kitab-kitab banyak diriwayatkan. Paling senang tuan buka dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam Tirmizi. Ada 12 hadis yang menceritakan tentang capal Nabi. Ada bab yang khusus tentang bab maja'a fi na'li Rasulillah. Bab pada menyatakan tentang capal Nabi, tentang slipper Nabi. Maka ada banyak hadis dalam tu. Antara yang saya boleh nukilkan ada hadis daripada Qatadah. Qatadah kata Sa'altu Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik an na'li Rasulillah tentang capal Nabi. Maka kata Anas bin Malik, qibalan, capal Nabi itu ada dua qibal, iaitu dua tali pengikat itu. Okey. Kemudian ada hadis daripada itu Qatadah, ada hadis daripada Allahumma salli ala Muhammad. Ibnu Abbas mengatakan kana li Rasulillah, sesungguhnya pada capal Nabi itu qibalan masniyun syarakuhuma, iaitu pada capal Nabi itu ada dua tali itu yang berpisah, yang keluar, masing-masing ada keluar jadi dua lagu tu. Maksudnya capal Nabi ni bukan macam capal Jepun kita yang dua cantum di atas jadi satu, bukan, dia jadi dua. Yang dimaksudkan nak selit kaki tu bukan selitan yang di depan sekali tu bukan satu macam selipar Jepun, bukan, dia dua. Itu special, sebab tu sebut sebagai qibalan, dua qibal, dua ikatan itu memang wujud. Bahkan Al-Hafiz Al-Iraqi menyatakan tentang ciri-ciri capal Nabi di dalam Alfiyah Sirah Nabawiyah. Al-Iraqi sebut tentang ciri-ciri capal Nabi tersebut. Saya tak ingat secara khusus lah, tapi memang dibicarakan oleh para ulama sebenarnya. Tentang panjangnya adalah, tak silap saya, sejengkal tambah 2 jari kot. Kemudian lebarnya itu di bawahnya 5 jari, di atasnya 6 jari. Kemudian lebar antara dua qibal itu adalah 2 jari. Sebab tu Nabi selit 2 jari baginda. Dan ini dibicarakan dan disebutkan oleh para ulama. Bahkan tak silap saya Syekh kita Ustaz Nazrul Nasir juga ada buat nazam tentang capal Nabi ini. Kemudian banyak disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabahani, kemudian disebutkan oleh Qastalani, 5-6 tokoh lagi saya tak ingat, banyak yang menceritakan ada bab tentang capal Nabi ini. Okey, bahkan kalau kita baca dalam sirah, capal Sayyidina Abu Bakar, capal Sayyidina Umar juga meniru capal Nabi ini. Tapi pada zaman Sayyidina Osman, tak silap saya, Sayyidina Osman tukar. Sayyidina Osman buat style lain. Sebab bukan kerana tak mau ikut sunnah, tapi Sayyidina Osman tak mau bagi umat Islam fikir benda ni adalah wajib. Wajib kena pakai macam ni saja. So, keluasan dalam Islam. Itu menarik pemikiran Sayyidina Osman. Baik. Maka itu dari sudut orang kata apa, capal yang kita orang kata apa, kita semua setuju dengannya. Okey. Yang kedua, dari manakah datangnya kemuliaan terhadap capal Nabi ini? Kita kena cari itu dulu. Poin dia. Di manakah titik permulaan yang boleh menyebabkan orang kata capal Nabi ini mulia? Okay. Kalau orang katakan kita nak tabarruk dengan Nabi banyak, tuan-tuan boleh baca kisah Abdullah bin Zubair yang mana dia minum darah Nabi. Dalam hadis sebut, ketika mana Nabi suruh Nabi bekam, Nabi suruh dia pergi buang darah tu jauh-jauh, dia minum darah tu. Dan Nabi kata, Abdullah, di manakah kau buang darah tersebut, kau letak darah tersebut? Kata Abdullah bin Zubair, saya pergi letak dekat tempat yang paling selamat sekali. Maka Nabi boleh syak dah, Nabi kata, hang minum lah. Dia gelak. Sebab tu kata ulama, saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ni, disebutkan dalam Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibn Katsir juga dinukilkan. Itu ulama berpendapat itu menyebabkan Abdullah bin Zubair mempunyai kekuatan yang luar biasa kerana ada darah Nabi dalam tubuh dia. Bermaksud saya nak bagi tahu apa? Tabarruk terhadap Nabi itu memang ada. Okay? Jadi mana datangnya capal ini? Mana datangnya cerita yang mengangkat capal ini dalam kedudukan yang sangat tinggi? Tuan-tuan boleh buka dalam Quran surah Taha ayat 12 tentang kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal saya rasa macam tegang sangat dia punya sound ni. Saya begini sikit. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi macam ceramah pula. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi Musa, inni ana rabbuk, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, kan. Bila mana Allah Taala kata kepada Nabi Musa, benda dalam surah Taha ayat ke-12, Allah Taala kata inni ana rabbuk fakhliq na'laika, ya wahai Musa, aku Tuhanmu. Orang kata apa? Fakhliq ni apa? Tanggalkan kasut kamu. Tanggalkan kasut kamu wahai Musa, innaka bilwadi qad muqaddas tuwa. Wahai Musa, aku ini Tuhanmu.
tanggalkan kasut kamu kerana sekarang kamu berada di lembah muqaddas, lembah suci Tawa. Maka itu satu ayat. Kemudian dalam hadis yang lain menceritakan bagaimana ketika mana peristiwa Mi'raj, Nabi SAW mengambil perintah solat di Sidratul Muntaha dan sebagainya, diceritakan kan. Maka Nabi tak disuruh pun untuk menanggalkan kasut. Maka berlaku perbandingan antara dua sejarah ini, iaitu Nabi Musa bila nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kena tanggalkan kasut, dan Quran sebut. Tapi Rasulullah SAW bila mana nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sekali dengan kasut sekali masuk. Bermaksud kasut Nabi itu begitu mulia. Itu poin dia. Itu poin dia yang menyebabkan bagaimana para ulama dahulu mencetuskan bagaimana tercetusnya cerita yang capal Nabi ini begitu mulia. Itu poin dia. So, sebab capal itu pernah sampai ke langit. Capal itu ada bersama dengan Nabi ketika menerima perintah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang manusia ni tak pernah rasa pengalaman itu, tetapi capal itu pernah menemani Nabi ke langit, sedangkan capal Nabi Musa tak boleh ikut Nabi Musa jumpa Allah Taala. Dan kemudian apa lagi sisi lain capal itu, kerana capal itu adalah berkhidmat kepada Nabi. Khidmat capal itu kepada Nabi, dan ada seorang sahabat yang khusus menjaga capal Nabi, tak silap saya Abdullah bin Mas'ud. Maka polemik cerita tentang capal Nabi ini begitu banyak lah. Bukan polemik, minta maaf. Cerita tentang kemasyhuran cerita capal Nabi ini begitu banyak. Okey. Kemudian datanglah pelbagai orang kata nazam, syair dan sebagainya lah. Banyak ulama yang mengarang menceritakan tentang capal itu lebih banyak jasa kepada Nabi berbanding kita dan sebagainya. Baik, itu satu premis awal. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk kepada fasa zaman sekarang ini. Bagaimanakah dengan sikap kita di dalam orang kata membuat logo tersebut dan menjadikan dia produk. Itu satu poin. Baik. Yang pertamanya, logo itu terhasil daripada apa yang ciri-ciri disebutkan oleh ulama. Yang saya sebutkan tadi seperti mana kata Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Alfiyah Sirah Nabawiyah yang menceritakan ciri-ciri berapa saiz dia, maka terbentuklah logo tersebut, terbentuklah lukisan tersebut. Dia bukan capal Nabi, dia lukisan gambaran kepada capal Nabi. Bahkan kalau tuan-tuan buka, tak silap saya, Bahrul Mazi ke Fathul Bari, bila dalam bab tarajul, sikat, ada dilukiskan sikat Nabi pun. Sekadar lukisan sahaja. Tuan-tuan cari dalam syarah banyak. Bukan banyak, ada. Kita pernah jumpa. Okey. Cuma itu rare, orang jarang jumpa. Maka orang tak buatlah logo sikat. Okay? Orang buat logo capal. Tapi poin dia apa? Okey, jadi poin dia adalah jadi perbincangan dia apa? Perbincangan dia bila benda itu diwarisi zaman ke zaman sampai ke hari ini, ada yang buat jadikan produk. Maka bila benda itu jadikan produk dan ada harganya, dan kebetulan pula alhamdulillah jadi laku, ramai orang pakai, anak muda pakai. Kemudian wujud sekelompok yang saya kata tadi ni untuk melawan benda itu, merendahkan benda itu dan mengatakan benda ini tak betul. Ini sekadar menjual agama, bisnes, meletakkan sesuatu yang bukan pada Nabi dan sebagainya, dan menyandarkan kepada hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabu' maq'adahu minan nar. Betul lah di situ, cuma sandarannya itu kita kena bincang. Baik. Yang pertamanya, capal itu memang wujud, tidak didustakan ke atas Nabi. Cuma logo itu bukan dinisbahkan kepada, logo itu adalah capal Nabi. Logo itu adalah gambaran kepada capal Nabi. Gambaran kepada capal Nabi. Dia bukan capal Nabi pun. Saya secara peribadi, saya tak berapa selesa bila orang pakai, tak kisahlah, ada yang pakai, ada yang cap, ada yang kepiah, ada yang selendang kot, ada lambang capal tu. Saya secara peribadi, saya mungkin salah. Tapi secara peribadi, saya kurang selesa bila orang pegang benda logo tersebut. Tak kisahlah saya tak sebut syarikat mana-mana, ramai yang keluarkan pun, ada di baju, ada di kepiah, ada di topi, ada di selendang. Saya secara peribadi, saya tak berapa sangat setuju, nak tak setuju tak boleh, tak sedap, tak berapa selesa bila orang dia pegang yang tu, kemudian dia buat benda tu macam nak kata terlalu istimewa tu tidak. Tapi saya pernah tengok, bukan sekali, banyak kali, bila beberapa orang ni, bila dia contoh, saya bagi contoh, saya tak sebut nama. Okay, contoh dia dapat topi tu kan, dia pegang topi tu, dia, ini bukan fitnah ni, saya tengok
Yang tu saya secara peribadi saya kurang bersetujulah. Okey. Sebab kalau kita nak memuliakan gambarannya, it it gambaran lah, dia bukan kat situ. Sebab kalau kita dah buat macam tu kan, kita faham awak cinta, awak menghormati capal itu sendiri, bukan lambang itu. Tetapi the way kita expresskan benda itu, dia akan memberikan satu kesan yang tidak baik kepada orang yang tidak faham, dan memberi kesan yang tidak baik kepada bukan Islam. Dan itu satu. Yang keduanya, kita cium macam tu, silap-silap kilang mana buat tu. Kita tak tahu dia pergi beli kat China ke mana ke pijet pukal, kita pergi cium lagu tu, tak berapa mana. Itu secara peribadi. Namun begitu saya tak menentang. Saya pakai, saya ada dua. Ya, saya tak menentang. Cuma berlebihan di dalam membuat tindakan terhadap gambaran logo itu, saya agak tak selesa. Sebab dia memberi kesan yang lain in future. Percayalah, kalau kita tak kontrol benda ni. Okay? Cuma saya tak pilih jalan untuk troll. Saya tak pilih jalan untuk merendahkan dan mengatakan dan mengejek. Bila kat pula logo tu di tayar, dan hati yang kita tak gamuk buat lah. Yang tu point saya. Kita tak gamuk lah nak troll sampai nak letak pada tayar. Ya. Kalau saya secara peribadi saya macam tu. Saya tak tahu kalian macam mana. Saya bukan orang kuat agama. Tapi saya rasa this is not right. Awak boleh lawan dia dengan hujah. Yang mana ada di antara hujah awak itu yang saya setuju. Tapi untuk kita troll sampai meletakkan lambang itu di slipper, jadikan dia bahan lawak, di tayar. Ini bukan akhlaknya. Ini bukan akhlaknya. Bahkan kita lakukan benda itu pada musim Maulid Nabi, umat Rasulullah SAW bertelingkah. Saya tak berapa berkenan. Ya? Saya bukan condong kepada kedua-dua. Saya cuba duduk di atas manhaj sendiri. Bukan manhaj sendirilah. Maksudnya prinsip sendiri yang tak suka berbalah. Saya kira ini bukan caranya. Awak boleh berhujah. Awak juga boleh berhujah. Kemukakan hujah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kan? Kemukakan hujah. Agama ini agama yang tertegak atas hujah. Dalil banyak. Tapi kenapa hari ini kita memilih jalan yang demikian? Satu segi. Yang kedua, saya fahamlah. Golongan ini, ada golongan ini yang baik. Saya baca dalam page banyak sebut yang menyuarakan kerisauan mereka, tetapi tak sampai tahap troll, melampau, buat lawak. Kita hormat. Okay? Dan golongan ini pun kita tak mengatakan menjual agama. Kita tidak mengatakan begitu. Sebab saya tanya kawan-kawan, harga topi, kepiah, kain ini memang mahal ke bila ada logo ni? Dia berkata, tak. Serta dia mahal bukan sebab logo tu. Memang kain dia mahal. Memang kualiti dia mahal. So mahal bukan sebab logo tu. So kalau macam itulah, it's okay then. Sebab dia memang deserve untuk mahal. Tetapi kalau lah kualitinya sangat rendah, dia memang dibeli borong je berkontainer-kontainer di China, dengan dia buat jahitan itu, kemudian dengan alasan ada logo itu, dia meletakkan harga yang sangat mahal, kita lawan dan kita tentang. Itu menjual agama. Kalau kita mengatakan ayat mineral RM100, lepas tu kita baca doa, jadilah RM200. Apa bezanya dengan pakaian tadi tu? Kalau kita meletakkan harga yang mahal hanya kerana meletakkan logo itu, kita tak setuju. Tapi kalau dikatakan mahalnya itu, barang itu memang sebab kualiti dia mahal. Memang kain dia kami tempah khas, memang dia punya kerah dia pun elok, tak kedot, memang mahal punya. Kalau tak bubuh logo ni pun memang harga dia 200-300 pun. So okey lah. Okay? Bukan kerana logo itu. It's okay then. Okay? Baik. Dan salahkah untuk memakai logo itu? Poin dia. Saya secara peribadi, bila saya pakai, yang pertama sebab lawa. Yang pertama sebab orang hadiah saya pakai. Yang kedua lawa. Yang ketiga, saya lebih tertarik dekat dalaman tu ada tagline. Dia kata sudah selawat ke hari ini. So itu dia memperingatkan kita tau. Bukan pada logo itu, pada tagline dekat dalam tu. Dia tanya kita bila kita nak pakai, dekat dalam tu dia tulis sudah selawat ke hari ini. So ingat, Allahumma salli ala Muhammad, pakai kan? Dan kita tidak meletakkan fadilat khusus tu, tak boleh. Kalau kita katakan siapa pakai topi ini 7 malam berturut-turut tanpa buka, maka apa yang dia hajati akan dapat. Yang tu kita lawan dan kita tentang lah. Kita tak jumpa lagi fadilat yang demikian. Kalau kita buka dalam pamphlet mereka, hanya cerita tentang sirah Nabi, berita Nabi, bagi siwak dan sebagainya. Tak ada sebut tentang fadilat tertentu, tak ada. Kalau ada kita lawan. Tapi tidak ada. Sebab tu saya agak linear dan saya pakai.
Dan saya juga buka ruang untuk orang kata apa, terima bila mana orang kritik. Yes, kena ada kritikan. Percayalah, untuk golongan ini, percayalah, kena juga ada kritikan. Kalau tak kritikan, kita takut benda ni akan merebak merata. Percayalah, maaf sebut, bangsa yang pakar dalam bisnes dekat negara kita ni, dia tengok kalau orientasi orang Islam dah pergi ke arah itu banyak, percayalah, dia akan keluarkan produk itu nanti. Bahkan lebih hebat, lebih banyak, lebih kualiti, lebih dahsyat promosi dia. Sebab tu kritikan daripada golongan ini juga penting. Okay? Juga penting. Tetapi troll yang melampau itu bagi saya tak perlu. Okay? Sebab kedua-duanya cinta Nabi. Cuma kefahaman tentang kecintaan kepada Nabi itu berbeza. Begitu-begitu. Saya melihat begitu. Sebab tu saya pakai. Tapi saya tak ada lah buat sampai cum-cum-cum. Betul, saya tak buat macam tu. Dan saya juga tak percaya kalau ada orang mengadakan fazilat khusus terhadap benda itu. Melainkan kita meraihkan. Memang logo itu, lambang itu memang Al-Iraqi dan para ulama lain sebut. Saya sebut tadi kan Syekh Su'ad Al-Bahani, Al-Qastalani dan sebagainya yang menyebutkan tentang logo itu. Bukan logo, tentang capal itu yang dijadikan logo. Dan bahkan bukan satu dua syarikat yang buat di Malaysia ni. Saya tak khususkan kepada mana-mana syarikat. Tapi ramai yang buat. Okay? Kita kena faham macam tu. Yang keduanya, ada orang memberikan hujah cintakan Nabi bukan pada topi tapi pada hati. Betul? Betul. Okay? Dan Nabi sebut dalam hadis kan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun Nabi. Tuhan, Nabi tinggalkan dua benda yang kita tidak akan tersesat, iaitu Quran dan sunnah Nabi dan hadis Nabi. Maka ini yang kita kena pegang. Okay? Dan tak bererti dengan kita memegang kedua ini, kita sampai tak boleh buat apa langsung. Boleh juga kita menggayakan pakaian tertentu kalau kita nak pakai. Rather than kita pakai Nike, Adidas, Puma atau lambang-lambang yang kita tak tahu daripada mana, baik kita pakai lambang yang at least kita tahu. At least kita tahu ukiran ini, bentuk ini, ulama yang sebut ciri dia. Bersempena dengan dulunya ada capan Nabi yang bentuk lebih kurang macam ni. Dan kita tidak mengatakan itu adalah capan Nabi. It's okay. Macam saya kata tadi lah, rather than kita pakai yang pelik-pelik. Okay. Takkanlah kita nak melihat anak-anak muda yang saya tengok kat kod jalan sekarang ni banyak tau, geng-geng motor semua ni pakai topi tu tau. Takkanlah dia pakai topi tu sampai dia tak tahu langsung lambang asal logo ni adalah apa. At least dia tahu, dapat satu ilmu kat dia. Tapi jangan dia mengimani itu adalah selipar Nabi, capan Nabi, bukan. Ya? Kalau kita nak letak betul-betul itu capan Nabi, tak cukup tu. Keibalan tu tak ada. Tapi dia bukan capan Nabi, itu sekadar logo bersempena, sempena macam tu saja. Okey. Tapi kalau nak, tapi saya puji usaha satu dua syarikat yang saya pakai tu, dia tagline itu dia menambah tagline kan. Sudah selawat hari ni. So at least kita sandakkan pada yang tu lah. So, dengan pakai produk ini dia mengingatkan kita ada tagline kat situ. Bahkan kita sendiri pun buat benda yang sama tuan-tuan. Dalam handset kita akan set reminder tentang kahfi setiap Jumaat, tentang al-Muq setiap malam sebelum tidur, kata tuan set kat phone tuan-tuan. Benda yang sama tu cuba topi tu buat, dia set reminder dekat dalam cap itu. Sudah selawat hari ni. Benda yang sama kalau kita membuka pemikiran kita lebih luas, it's okay. Cuma yang menjadi polemik dia, menjadi masalah bila kita meletakkan fazilat khusus. Kita ada ritual yang pelik, kita picum yang macam tu yang jadi menyebabkan orang tak berapa selesa. Okey. Mempercayai fadilat tertentu yang tidak wujud, maka jadi masalah kat situ. Okey, itu point dia sebenarnya. Okey, ataupun memang berniat untuk menjual dengan menggunakan logo itu, menjadikan bahan itu laku. Sepatutnya modalnya cuma RM2-3, kita jual sampai RM500 sebabkan logo itu. Itu pun tak betul. Melainkan memang kualiti dia mahal, it's okay lah. Okey. Baik, satu. Yang keduanya, katalah harga dia saya tak tahu, saya tengok dekat Shopee tu dalam RM200 kot, kan? Okey. Sebab saya tak pernah beli, saya dapat dia. Okey. Jadi apakah orang yang membeli topi itu dan pakai adalah lebih memahami Rasulullah, mencintai Rasulullah melebihi orang yang tak beli? Tak betul lah. Dan kita faham macam tu. Sebut pilah, walaupun semua orang kata lah benda ni pun nak sebut, semua orang tahu. Sebut pilah. Okey. Sebab kita nak jaga. Barangkali orang yang tak pernah beli tetapi selawat dah sehari 70,000 kali, lebih banyak daripada kita yang pakai hari tapi tak selawat. Lebih bagus orang yang tak pakai. Baik, satu. Yang kedua, orang yang melawan benda ni, adakah dia lebih memahami Nabi, mencintai Nabi lebih daripada orang yang pakai ni? Sebab tu dia bagi dia, aku seorang betul, apa semua salah. Pun tak betul juga. Kalau dia bam tentang itu tapi dia sendiri tak pernah menghayati hadis dan sirah, pun tak betul juga. Saya cerita pengalaman diri, saya pakai. Satu hari saya pakai, pergi di satu kawasan dekat utara Tanah Air, di shopping mall, saya tak mahu sebut di mana. Waktu saya nak keluar daripada shopping mall tu hujan,
saya tunggu sat dekat lobi, nak pergi ke parking, hujan. Saya pakai topi, itulah, capal itu. Datang satu orang abang lah, brother ni, dia tengok saya atas bawah. Saya pun pakai seluar jeans, masa tu pakai beg selang bawah. Pakai cap tu lah. Dia tengok saya atas bawah, dia kata, uh, cantik tu Bi, kan? Macam tu kan. Saya bersenyum lah kan. Saya pun okey senyum. Dia bagi saya padu jugalah kan. Dia kata, lama apa ni? Saya kata, ni logo tak tahu dia buat. Saya kata macam tu lah. Logo cantik lah. Saya, orang member hadiah saya pakai lah. Dia kata, ini geng tak capai atas kepala. Dia kata kat saya. Uish, sedap ada bos dia. Geng letak capai, geng letak capal atas kepala kan. Saya pun senyum sekali kan saya tumbuk dia pula kan. Saya konyeh saya dah memang saya pakai orang hadiah lawa, saya tak fikir capal, saya tak fikir apa pun dah pakai lah. Sebelum ni saya pakai cap lain kan. Itu saja. Kemudian dia kata tak betul, dia kata buang, dia kata benda ni pemahaman yang syirik, dia kata kat saya. Saya simpan cerita ni, saya tak mau cerita kat orang takut jadi isu, tapi bila lalang dah naik saya cerita bila. Dan saya gelak lah. Kemudian saya kata yang betul macam mana kan. Kata yang betul tak payah pakai, dia kata. Sebab Nabi tak pernah pakai slip, Nabi tak pernah pakai capal. Nampak dia bagi point tu, memang kita kena buah kilah. Bila dia kata tak betul sebab apa? Sebab Nabi tak pernah pakai capal, dia kata. Di situ salah. Maknanya prinsip awak yang awak nak mempertahankan tu okeylah, mungkin awak ada prinsip awak. Tak patut buat produk. Okey, kita hormat. Okay, saya tak mengatakan salah. Okay. Tetapi bila mana dia mengatakan sebab apa tak patut buat? Sebab Nabi tak pernah pakai capal. Itu problem. Dalam hadis banyak tentang bab na'al Rasulullah, capal Nabi. Ada bab khusus dalam Syama'il Muhammadiyah, dan banyak kitab yang lain disebutkan, banyak riwayat. Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmizi banyak sebut tentang bab khusus capal Nabi. Bermaksud, nampak poin saya tadi tu. Kita mempertahankan sesungguhnya bagus dah, tapi rupanya kita sendiri tak faham. Ada hadis yang menceritakan khusus capal Nabi. Tanpa saya mengatakan ini adalah capal Nabi, kita tak kata macam tu. Okay? Jadi poinnya begitu. Baik. Seterusnya yang keberapa dah ni? Yang terakhir saya kira. Sebenarnya, ada satu lagi. Katalah harga ada 200.5 saya katakan. Saya pernah tengok kat Shopee harga macam tu kot, 160. Tapi memang mahal lah. Tapi saya tak tahulah, saya diberitahu oleh kawan-kawan, mahal bukan sebab logo Ustaz. Tapi memang sebab dia memang kualiti dia mahal. Allah Ta'ala alam. Okay? Tapi katalah harga dia 200.5. Kita katakan hampir 200.5 kot no. 100.5 katakan. Katakan harga dia 100.5. Awak satu orang pemuda, gaji awak sebulan 700. Awak ada ibu ayah di kampung yang nak sara. Awak ada keperluan wajib yang awak kena spend. Awak kena bantu orang. Awak ada adik-adik lagi yang sekolah. So bagi saya lebih sunnah untuk awak tak beli. Beli pun bukan sunnah pun, tapi lebih manis sekiranya awak tak beli dan awak bagi kepada mak ayah awak duit tu. Lebih elok. Rather than awak ikat perut, awak bulan itu awak beli topi tu. Kenapa awak beli topi ni? Sebab saya cinta kepada Nabi. Beli topi tu. Mak dan ayah ada di kampung, bulan tu dia tak bagi duit. Sebab apa? Duit tu diguna beli topi ni. Tak betul. Saya cuba nak cerahkan yang macam tu. Tak betul. Kemudian dia yang pertama. Yang keduanya, kalau nak dapat pahala sunnah ni, bukan kata dengan capal Nabi. Bukan capal Nabi. Capal Nabi tentulah kalau betul capal Nabi yang original sekarang, memang kita memang cum tok apalah, memang tabaruk pesan-pesan melekat dekat Nabi kan. Seperti mana sahabat ambil dengan baju Nabi dan sebagainya. Cuma saya nak beritahu logo itu, sebenarnya bukan kata dengan logo capal Nabi. Dengan capal kita sendiri pun sebenarnya kita boleh dapat pahala sunnah. Betul? Macam mana? Setiap kali nak pakai slipper, pakai dengan kaki kanan dulu. Lepas tu baru kaki kiri. Kan? Nak buka kiri dulu baru kanan. Kan? Hanya dengan buat macam tu, kita telah dapat pahala sunnah Nabi. Sebab dalam hadis Nabi sebut kan, utamakan kanan dulu. Maka dengan niat aku, walaupun aku tak ada duit nak beli barang-barang logo capal itu yang mahal-mahal, tapi slipper aku kena RM2 je. Setiap kali aku pakai kaki kanan dulu baru kaki kiri. Dengan niat Nabi suruh dapat pahala sunnah. Lagi besar mungkin daripada orang yang pakai mahal-mahal tapi tak pernah niat apa. Kan? Tapi memang pakai tu tak. Abang takut tuan-tuan, benda ni saya orang bergaduh. Tak mau cakap. Saya orang kata, semua orang cakap, dia pun nak cakap. Tapi itulah, saya cuba cakap sebab saya rasa saya ni duduk jalan tengah.
tak condong belah ni sangat, tak condong belah ni sangat. Saya orang yang open juga. Saya pakai. Tapi saya tak berlebihan lah. Dan saya cuba mencerahkan macam tu malam ni. Kalau ada niat untuk menjual dengan meletakkan logo itu, dengan niat dan meletakkan fardilat yang tertentu secara khusus, kita menolaknya. Ataupun hanya dengan meletak logo itu harganya boleh naik 5-6 kali ganda, kita menolaknya. Tapi kalau meletakkan logo itu hanya sekadar nak mengenangkan ini adalah gambaran kepada capal Nabi yang asal, seperti mana yang diukirkan, disebutkan oleh ulama' dahulu, semisal Al-Iraqi, As-Qastalani, Syekh Yusuf Al-Nabahani, Syekh Nazrul Nasir dan sebagainya, maka tak apalah, sekadar nak mengenangkan. Sekadar nak mengenangkan. As a reminder. Saya kira tidak ada masalah, hidup ni luas. Okay? Dan saya tak rasa benda itu menjadi satu dosa. Melainkan kalau kita pakai, kita kata nindia ni, telefon Nabi tak apalah aku ni, yang betul tak? Itu ada topik yang lain perlu kita bincangkan. Tapi sekadar pakai untuk menggayakan tanpa meletakkan fadilat yang khusus, tanpa membazirkan wang. Maksudnya dia telah menyelesaikan kewajipan utama dia, dekat mak ayah dia bagi, dekat isteri dia bagi, dekat anak-anak dia bagi, ada lebihan wang, teringin nak pakai. Dan memang selama ni dia duduk pakai pun kep jenama-jenama Yahudi. Apa salahnya kali ni dia beli jenama orang Islam buat? Sebagai niat nak bantu produk Muslim, silakan. Itu saja. Untuk orang yang menentang pun tak boleh kata salah juga. Mereka ada kerisauan. Kalau tak dibendung, kalau tak dikritik, one day orang lain akan buat kesempatan habis-habisan. Betul juga. Cuma ekstrim dalam keduanya itu yang kita tak setuju. Itu poin saya yang terakhir. Ekstrim dalam kedua-duanya. Baik daripada grup ini yang sampai troll jadikan bahan lawak, letakkan logo itu dekat tayar, dan saya tak apa setuju. Dan ekstrim dalam kelompok ini yang sampai ambil cium, letak atas kepala, junjung semua yang kita tak tahu kain tu main daripada mana hala. Cina kan yang jahit, kita duk cium lebih-lebih. Pun saya tak setuju juga. Bersederhana lah, itu poin saya. Apa-apa pun dalam urusan buat kita bersederhana lah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan sampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang lain. Jangan bergaduh lah musim-musim Maulud Nabi ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.